اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 2, baris yang ke-7 daripada bawah. Kita berhenti tu di tengah tu. Titik pun tak ada, koma pun tak ada, tempat kita berhenti. Yang dibangkit akan dia dengan terang mukjizat, yang menyalahi akan seterunya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang dibangkit akan dia, yang dibangkit akan dia, akan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangkit ini dengan terang mukjizat, dengan mukjizat yang terang, dengan mukjizat yang nyata. Sebab mukjizat ni memang diterang dan nyata, berbeza dengan sihir. Sihir ni tak terang, tak nyata. Sihir ni hanya samar-samar sahaja. Kalau kata tukang sihir buat keluar ular, bukan ular terang-terang dah, ular bayang-bayang gitu je. Sebab sihir bukan benda ada pun. Mukjizat ni terang, nyata. Manakala ular hak daripada tongkat Nabi Musa AS, ular yang sebenar-benarnya terang dan nyata. Ular tu bukan hanya gambaran-gambaran tipu daya, bukan. Itu terang mukjizat. Mukjizat yang mengalahi akan seterunya, yang mengalahkan akan seteru, akan musuh. Yang mana seteru ni apabila Rasul dakwa sebagai Rasul, dia pun nak lawan. Dia nak lawan, dia tak mahu terima. Kemudian dia nyata, kemudian Tuhan beri mukjizat, jadi seteru ni pun jadi tak ada arah dah lah. Jadi mengalahi akan seteru ni mukjizat, kerana menguatkan akan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Jadi kita kelas terdahulu tu ada baiki dah tu dah. Terang mukjizat, kemudian kerana menguat akan risalahnya. Situ rasulnya, baikilah. Rasul tuang ni tu orang. Risalah ni sifat dia kerasulan. Tak. Risalah ni bukan saklar. Kita sebut kata risalah ni umpama saklar gitu je dah. Kita bagi risalah, bagi saklar bukan. Risalah ni kerasulan. Jadi risalah ni kerasulan, sifat rasul yang ada di seseorang. Seseorang tu dinama rasulun, tuang dia. Seseorang yang Tuhan angkat pangkat dia, beri pangkat risalah, pangkat kerasulan. Orang yang Tuhan beri pangkat risalah ni, orang tu tuang dia, dia panggil rasulun. Ada beza dia. Macam nubuwah, nabiyun. Nubuwah ni kenabian. Sifat tu, sifat pakat tu nubuwah. Orang yang ada pakat ni dia panggil nabiyun. Tu tuang dia. Faham tak? Risalah rasulun, nubuwah nabiyun.
Jadi risalah ni pangkat kerasulan. Orang yang ada pangkat ni, orang tu dipanggil rasulun. Nubuwah ni pangkat kenabian. Yang Tuhan angkat seseorang jadi naik pangkat nubuwah. Orang yang ada pangkat nubuwah ni, tuan itu kita panggil nabiyun. Siapa nabi? Orang yang dikurniakan pangkat nubuwah. Rasulun. Siapa rasul? Orang yang diberi pangkat risalah kerasulan. Itu beza dia. Kerana mengkuatkan risalahnya, akan kerasulannya, kerasulan Nabi SAW, dan membenar petunjuknya, petunjuk Nabi SAW. Ini sambungan selawat dan salam dan rahmat dan sejahtera. Wassalatu wassalamu, dan rahmat, wassalatu, selawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna Tuhan kurniakan rahmat serta membesar. Tuhan kurniakan rahmat itu kalau selawat daripada Allah. Kalau selawat daripada kita, selawat daripada malaikat, itu pergi kepada makna doa. Kalau selawat tu daripada Allah, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Man salla alayya wahidah, sesiapa yang berselawat atasku satu kali, nescaya Allah Ta'ala akan selawat kepadanya 10 kali. Sesiapa yang selawat atasku, Nabi kata sekali. Kita berselawat ke Nabi dan kita berdoa supaya dikurniakan kerahmatan. Nescaya Allah akan selawat atasnya 10 kali. Dengan makna Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepadanya. Selawat daripada kita dengan makna doa permintakan. Selawat daripada malaikat dengan makna doa permintakan daripada malaikat kepada kita. Tapi kalau selawat tu daripada Allah dengan makna Tuhan kurnia rahmat serta Tuhan membesar. Wassalatu wassalam diterjemah dengan dan rahmat dan sejahtera. Dia kalaulah selawat salam ni sebenarnya kita bukan nak cerita. Sebenarnya yang dituntut kepada kita adalah minta. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hari Jumaat ni. Kalau orang lelaki pergi Jumaat ni khatib akan pesan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah oleh kamu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, atas Nabi, wasallimu taslima, dan mintalah sejahteraan. Tu kita diperintah sallu. Ya ayyuhallazina amanu sallu, minta minta rahmatlah oleh kamu. Kita diperintah minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala berrahmat dan sejahtera. Itu yang disuruh kepada kita. Bukan nak royak bermula selawat dan salam atas Nabi. Itu cerita. Kita diperintah bukan cerita, kita diperintah minta supaya Allah kurniakan rahmat, Allah sejahterakan, selamatkan Nabi kita ni. Allah suruh kita minta, bukan cerita. Hak zahir mintanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu baru nampak minta. Allahumma salli, ya Allah berrahmat oleh kamu ya Allah. Tu baru kena minta. Baru betul kata minta. Kita disuruh minta, bukan suruh cerita. Bermula selawat, bermula sejahtera. Itu khabariyah, cerita.
Yang kita disuruhnya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, minta rahmatlah kamu. Tu Tuhan perintah kitanya. Maka kalau kata kalau kata berbentuk minta doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada tu minta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu minta. Sini ni wassalatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera. Itu cerita. Terkadang wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallallahu, dan telah memberi rahmat oleh Allah. Cerita juga. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad, dan telah memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Itu cerita. Kita disuruh minta, bukan suruh cerita. Dia ada 3. Allahumma salli, ya Allah, beri rahmat olehmu ya Allah. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan telah beri rahmat oleh Allah. Jadi daripada 3 tu, 1 minta, 2 cerita. Ini hak kita semua ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tasyahud ada. Wassalatu wassalamu, biasanya di awal kita nak berdoa. Kita nak berdoa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Ni di awal doa. Di hujung doa pula. Di hujung doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Nanti di hujung doa. Di awal doa wassalatu wassalam, di hujung doa wassallallahu. Mana mintanya? Hak mintanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dalam tasyahud kita. Itu baru minta. Dia walaupun wassalatu wassalamu di sini ni berbentuk cerita, ataupun wasallallahu ala sayyidina Muhammad berbentuk cerita, tetapi maknanya adalah doa. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dari segi ayat berbentuk cerita, dari segi makna berbentuk sebenarnya adalah doa. Mana kalau di sini kata wassalatu wassalamu, terjemahannya dan rahmat dan sejahtera. Dengan apa? Ya Allah, berilah rahmat, ya Allah, berilah sejahtera. Ni. Walaupun ayat ni macam cerita, tapi maknanya adalah minta. Sama makna dengan Allahumma salli wa sallim. Sama je. Mana? Kita berdoa, kita meminta. Wassalatu wassalamu, doa ni doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, doa. Bukan cerita. Ayat berbentuk doa, tapi maknanya sama dengan Allahumma salli wa sallim. Sama je. Tak? Ya memang kita dituntut meminta. Kita mintalah ni. Ni pengarang minta ni. Wassalatu wassalamu, pengarang minta. Tapi ayat berbentuk minta, tapi sebenarnya ayat berbentuk cerita, tapi maksudnya dan rahmat dan sejahtera. Yakni ya Allah, berilah oleh kamu akan rahmat, dan ya Allah, berilah kesejahteraan oleh kamu. Mana apa di sini? Maknanya minta, bukan nak cerita bermula rahmat, bermula sejahtera, bukan. Ada. Sebab itulah apabila tu imam wassalat, tu imam hak baca doa kuat ni kan,
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi itu ada macam mana memula tu wassalatu wassalam tu hak mula-mula tu kita amin dah. Bukan kata Allahumma hak panjang-panjang tengah tu baru amin dah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Kita pun amin dah wassalatu wassalam. Sebab apa? Doa. Lepas tu di hujung kat arang pula tu wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin pula. Amin mana? Tu wassallallahu tu minta. Dia gitu. Sebab tu saya sebut dah kelas sebelum ni. Hak dalam ni dalam kunut tu, dalam kunut. Hak doa tu imam dibaca dengan kuat. Kalau hak doa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu bukan doa, itu dipanggil pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, kerana sesungguhnya engkau yang menghukum, tiada orang yang menghukum atas engkau ya Allah. Engkau yang menghukum. Itu dipanggil sana, dipanggil puji. Maka kita tu imam pun baca dengan perlahan, kita pun kata sendiri makmum. Faham tak? Biasalah. Ke sebab apa? Ke style, gaya. Kuat separuh, lepas tu buat peseng pula, slow separuh, perlahan separuh. Peseng. Dah. Kuat Allah ni Allahumma hdina fi man hadai, kuat kan doa. Fa innaka taqdi, bukan doa, maka perlahan. Dan ada pandangan fa innaka taqdi pun kuat juga. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin, amin. Kerana bukan doa. Lepas tu kita kata apa? Asyhad, aku nak saksi. Dah. Tapi tak ada lah tu imam tempat kita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dia buat kuat juga. Tapi pernah satu kali tu imam tu orang-orang Mesir. Main tempat kita, dia kuat sampai ke habis. Jadi orang kita ni fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu apa dia buat tak tahulah sebab tak biasa. Nak kata kan? Kita nak baca retak dia baca kuat dah. Kita nak amin itu bukan doa. Asyhadlah, aku nak saksi, betul. Betul lah Allah yang menghukum. Tidak ada orang menghukum akan Allah. Kita pun asyhad, aku nak saksi. Tapi oleh kerana tak biasa ni, tu imam Mesir tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kuat dia tahulah. Hak anak makmum kita, hak Melayu kita ni, apa benda yang dibuat wallahu alam lah. Nak kan dia kena tu imam kita. Dia kuat apa habis. Dan memang dalam mazhab Syafi'i kita ada pandangan memang kuat sampai ke habis. Fa innaka taqdi tak perlahan-perlahan Tapi tak ada lah kalau kita buat gitu sini, kalau buat gitu macam hak imam Mesir sana tu. Cuma macam mana hak makmum tu? Hak makmum ada. Baik baca retak tau. Apa tu imam ni? Fa innaka taqdi kuat juga, slow sudahlah perlahan. Boleh baca retak kali. Dan memang ada tu dia baca kuat habis. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun dia baca kuat. Saya pernah jumpa tu, saya pernah belajar tu seumpama tu dia baca kuat. Lepas tu kita asyhad, aku nak saksi. Betul? Betul lah. Fa innaka taqdi, engkau yang menghukum ya Allah. Tiada orang yang hukum atas engkau ya Allah. Betul lah, aku nak saksi. Asyhad lah, aku nak saksi. Fa innahu la yazillu man walai, asyhad. Kata-kata. Itu aku nak saksi betul. Tapi biasanya fa innaka taqdi tu perlahan. Kita pun baca sendiri. Last kunut, akhir kunutnya nastaghfiruka wa natubu ilaik, ataupun astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah last sekali. Habis kunut setakat tu je. Wa sallallahu itu selawat selepas kunut, itu bukan kunut. Itu sunat ab'ad yang lain. Itu dipanggil selawat selepas kunut. Maka wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu doa bukan puji. Maka tu imam disunatkan kuat kembali. Tadi Allahumma hdina fi man hadait, mamu pun amin.
Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Apa lagi? Tabarak. Dia tak jadilah, dia kena semayang baru jadi. Dia baca gini tak jadi. Tabarak rabbana wa ta'alait. Lepas fa inna taqdib laham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Makmum pun amin. Macam mula-mula tadi. Ayolah makmum wa sallallahu. Sebab timang kata dah wa sallallahu. Lepas tu kita pun amin. Gitulah kaedah dia. Sebab wa sallallahu tu macam Allahumma hdina. Doa. Tu doa. Kan? Setengah tempat dimulakan dengan, dikuat mula bukan dengan wasallallahu. Dimula dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu pada satu pandangan. Dimula kuat di nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waktu wasallallahu pun kuat juga. Itu setengah pandangan. Jadi dua jalan di situ. Sama ada hanya kuat di wasallallahu ataupun dimulakan kuat dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu terpulanglah. Tapi hak pesen ni kalau jumpa pun biasanya kalau kita semai subuh di Kelantan. Semai subuh di Kelantan, jumpa hak balas ni. Kalau main subuh tempat kita tak jumpa. Dia start daripada slow tu, slow sampai ke sudah. Tempat kita. Tempat kita gitu. Tak perasan situ bahawa di situ wasallallahu doa imam disunatkan kuat kembali sebagai itu imam kata Allahumma hdina fi man hadait. Sebab apa? Wasallallahu adalah permintakan doa kita kepada Allah supaya Allah Taala kurniakan rahmat serta membesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tu imam tu slow sampai ke habis, kita kena wasallallahu sendirilah. Dan kalau dia slow sampai ke sudah, ialah dia doa ni, kalaulah imam doa tiba-tiba tak dengar, kita tidak disunatkan amin, kita disunatkan baca sendiri. Faham tak? Yalah, ni cerita bab selawat, pergi pada kait lah kepada masalah lain, gitulah. Kita ni nak aminkan doa kena faham satu perkara dia. Nak aminkan doa yang kita dengar tu dia. Kita sunatkan amin doa yang kita dengar. Kalau tak dengar, da'a bi nafsi, doa sendiri. Kalau tak dengar, tu je. Faham tak? Ni kita tak dengar, tu imam doa suruh kita beritahu. Amin. Amin. Amin apa? Tahu tak amin tu apa? Bukan nama orang amin ni. Ya Allah, istajib doa ana, perkenan oleh kamu akan doa. Ya Allah, perkenan oleh kamu akan doa tu amin. Ya Allah, perkenan oleh kamu akan doa. Doa apa? Doa timang minta. Timang minta apa? Tak tahu kau tak dengar. Gitu. Kita disunatkan amin. Amin ni doa ni. Amin ni doa. Sebab itulah hak kisah Nabi Musa AS berdoa, kemudian diaminkan oleh Nabi Harun AS. Quran sebutnya laqad ujiba da'watukuma. Apa ayat dia? Ujiba da'watukuma, diperkenankan akan doa kedua kamu. Doa siapa kedua kamu tu? Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Tapi sebenarnya yang berdoa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dia hanya amin. Tiba Tuhan kata sesungguhnya diperkenankan doa kamu berdua. Mana apa? Hak minta pun bagi doa, hak kata amin pun bagi doa. Jadi kita amin ni kita berdoa samalah.
Tapi kita nak disunatkan amin, syaratnya kita dengar apa yang diminta. Kalau kita tak dengar, da'a binafsi, membaca sendiri. Macam tadi, wasallallahu doa. Tapi kita tak dengar tu imam kata wasallallahu sebab dia kata perlahan, kita pun wasallallahu sendiri. Da'a binafsi, tak dengar, berdoa sendiri. Itu je. Ada. Kena faham sini. Sebab tu kalau kita bubuhlah kunut, imam baca kuat. Kunut, imam baca doa kuat. Tapi tu imam tak pakai speaker ke, karang putus ke, ataupun tu imam pakai speaker oleh kerana bising hujan, jadi orang puan belakang. Contoh itu misal orang jauh, orang puan belakang, orang lelaki dekat, orang puan belakang. Kita tak dengar pun Allahumma hdina fiman hadai. Tapi kalau dengar pun dengar jelas tak jelas. Tapi makmum lelaki dekat, dia dengar, dia pun amin, amin. Makmum puan belakang bukan sambung amin tu. Makmum puan belakang da'a binafsi, baca kunut sendiri. Tak ada amin, amin. Kita tupang turut orang lelaki amin tu lah. Orang lelaki amin depan sebab dia dekat dengan tok imam, dia dengar. Dan perempuan duduk jauh, kerana hujan bising tak dengar, amin. Yelah, kunut doa pasal lain, pasal mana lagi? Allahumma hdina fiman hadai lah kunut ni. Dengar ke tak? Tak sunat amin. Betul? Da'a binafsi, baca doa sendiri. Itu pun Allahumma hdini fiman hadai. Amin amin depan orang lelaki tu biar dia gitu. Baca sendiri. Tak ada aminkan. Doa kunut imam yang kita tak dengar kerana ada gangguan tadi. Gitu ya. Ada. Itu pak amin, amin atas belakang. Tupang orang lelaki depan ni, sebab orang lelaki depan ni dekat dengan tok imam, dia mungkin dengar. Kena faham situ. Disunatkan amin jika kita dengar, tak dengar kita disunatkan baca sendiri. Kira-kira imam depan ni dengan kita makmum puan belakang ni berkait lah, sebab imam dengan makmum. Tak dengar, baca doa kunut sendiri. Ada pun doa lepas salam. Kita tak ada kaitan dah dengan tok imam, kan gitu? Kan ada kaitan lagi? Ada kaitan lagi kita makmum dengan tok imam depan? Tak ada kaitan dah. Mung aku dah sebenarnya sudah wisalam dah kan? Tak ada kaitan dah. Kalau dalam kunut tu kita memang makmum dia tu imam kita, memang ada kaitan, tapi tak dengar kunut, baca kunut sendiri, bukan aminkan kunut imam yang kita tak dengar. Atau berdengar tapi butir tak butir, tak ada amin, kita baca sendiri. Walaupun kita dengan imam ni ada kaitan sekalipun. Ada pun lepas semayang, tak ada kaitan dah kita dengan dia nya. Cuma kita pakat berdoa dengan bahawa imam kena nyatakan apa yang diminta, kita pun amin, kita minta Tuhan perkenan apa yang tok imam minta, yang kita dengar apa tok imam minta. Jangan duk ita amin, amin. Betul nampak raut, kita pun raut kata. Tu bukan tu, dah ayah. Sebab kita dengan dia ada kaitan tau. Ada kaitan dah. Kita pakat berdoa lah, dia minta seorang kita aminkan, pakatlah kalau dia royak apa dia minta. Kalau dia minta senyap-senyap, slow, ya Allah kayakan aku ya Allah. Ya Allah kayakan aku misal slow-slow. Kita pun amin, amin boleh ke dia seorang kaya? Dia contoh. Dah kita dah dengar minta ke apa? Diminta pula nak bini seorang lagi pula dah boleh. Patut dalam tabir tu bini dia ada juga. Amin. Mustajab boleh bini seorang lagi. Dah amin. Tak tahu apa dia minta. Sunat amin jikalau kita dengar apa yang diminta. Kalau tidak, da'a binafsi, kita baca doa sendiri. Ni hukum dia gitu. Sehingga kan kita aminkan Fatihah imam. Kita aminkan Fatihah imam. Sunat kita aminkan. Sebab ihdinas siratal mustaqim. Tu imam minta, kita pun amin. Ya Allah perkenankan doa tadi. Tu kita aminkan. Tapi kalau kita tak dengar, contoh macam tadi, tu imam baca kuat Fatihah subuh contohnya, tapi dah tak dengar bising hujan. Bila tak dengar bising hujan, tu imam tak pakai speaker, tu imam takut kilap ke apa, kita tak pakai speaker contoh, tak dengar. Tapi kalau dengar pun sayup-sayup, panggil tak dengar.
Dengar yang tak nyata sebutan, panggil samalah tak dengar. Tak dengar ni mana tak dengar terus, tak bunyi apa satu, ataupun dengar sayup-sayup, tak nyata apa yang dibaca, maka hukumnya tak dengar. Jadi apabila tu imam baca Fatihah tak dengar, subuh ni tu imam baca kuat tapi tak dengar duduk belakang. Oh perempuan. Maka kita pun baca Fatihah retek dah, jadi macam zuhur dah lah. Jadi macam zuhur dah lah. Kan makmum kan? Semai zuhur, bila makmum baca Fatihah? Tunggu selepas imam selesai baca Fatihah. Ha? Tu kan Semai zuhur, makmum baca Fatihah bila? Baca Fatihah segera kan? Lepas tu, kalau tak dengar, main subuh ni tapi tak dengar, makmum pun baca Fatihah segera. Dia baca Fatihah, puan contohnya. Tengah-tengah baca tak dah habis, amin. Makmum lelaki depan, hak dengar Fatihah tu imam. Dia amin sebab dia dengar. Puan belakang pun, amin. Kata amin retek. Dia Fatihah tak habis lagi ni. Saya aminkan dululah untuk Fatihah imam depan. Dengar tak Fatihah imam tu? Tak dengar. Putus mualak Fatihah makmum tu. Putus mualak. Putus turut-turut bacaan tu. Sebab apa putus? Diselit dengan zikir di tengah yang tidak disunatkan. Dia gitu. Putus mualak. Dia kena mula balik Fatihah dia. Kan sunat aminkan Fatihah tu imam kalau dengar. Sekarang tak dengar, kita ada masalah. Sebab tu makmum jadi baca Fatihah awal, sebab kita tak dengar. Tapi belum lagi selesai makmum perempuan ni baca Fatihah, makmum lelaki amin, kita pun amin kata, putus mualak. Sebab tak disunatkan. Yelah tu imam mitok gapo lagi dalam Fatihah ni. Allah ni ihdinas siratal mustaqim lah. Betul. Itulah hak imam mitok. Betul, itulah hak imam mitok. Tapi dengar ke tak? Tak dengar. Tak payah amin ya. Kalau dengar lain. Contoh tarawih. Tu imam baca surah pendek. Maka kita makmum ni baca Fatihah awal sedikit, bukan gitu. Dia kalau kok kapung, dia baca tarawih 20 rakaat. Rakaat pertama alha, rakaat kedua qul huwallah. Qul huwallah tu pendek. Kemudian tu imam pula dia tidak ada sakta. Lepas baca Fatihah selesai, dia baca qul huwallah lalu dah. Maka surah tu pendek menyebabkan makmum tak sempat menyudahkan Fatihah. Jadi biasanya makmum dia akan membaca Fatihah awal sedikit lah. Mana tu imam baca Fatihah separuh itu dah habis lagi, dia bismillah dah makmum. Bukan gitu. Sebab kalau bismillah lepas daripada selesai baca Fatihah imam baca qul huwallah je tak sempat. Jadi makmum dia akan baca Fatihah awal sedikit. Dah comel ke tak makmum ni pergi baca Fatihah dah, imam baca Fatihah kuat tak habis lagi, dak comel. Sebab secomelnya biarlah imam selesai baca Fatihah, barulah makmum mula baca Fatihah, tu hak comel dia. Tapi masalahnya imam baca surah pendek, dia baca segera pula. Kalau kita nak tunggu nak baca hak lepas imam habis baca Fatihah hak molek sana tak comel, masalah kita pula di hujung tu sebab kita muafiq. Bila kita baca 2-3 ayat imam rakaat, masalah kita sebab kita muafiq yang tidak ada keuzuran. Jadi masalah situ. Terpaksalah makmum ni kena baca Fatihah awal sedikit lah. Tapi kalau tu imam ni comel, walaupun dibaca qul huwallah rakaat kedua tarawih, jangan baca segera. Tunggulah sekejap, biar makmum baca Fatihah separuh, barulah tu imam mula baca qul huwallah. Maknanya sedang molek, tu imam habis qul huwallah, makmum pun habis dah Fatihah. Tu baru comel. Tapi tak jadi gitu sebab nak cepat, nak kejar trip. Nak kejar trip pi dah. Nak kejar trip. Macam lagi tanah tu kan, dia nak kejar trip. Jadi 20 rakaat ni. Pukul 10 nak siap dah. Pukul 10 nak balik dah. Pukul 9.45 kena siap dah. Nak tahlil, lepas tu makan, lepas tu balik pukul 10. Dia buat hak masa gitu. Maka tu imam pun kejar trip. Dia speed dah lah. Laju tak kira tempat dah. Tak kira dah. Kawasan jalan tu, kawasan sekolah, kawasan apa dia laju dah. Lagi tanah orang ni. Dia nak kejar terik. Hak balas ni. Nak main terawih sangat je. Kalau malas sangat, pakai balik tak main terawih lah.
Malam tarawih, wah molek. Kita semayang ni bukan main. Bukan ada kerja-kerja terik gitu. Kita semayang ni menghadap Tuhan. Semayang isyak ke, semayang tarawih ke, semayang yang sama, wah molek. Ni sepatutnya. Jadi apabila imam baca Allah saja cepat, jadi kita kena baca Fatihah hawa sikit. Bila kita baca Fatihah hawa sikit, tengah-tengah kita baca, tu imam waladdallin. Kita mana? Kita berhenti Fatihah sekejap, kita pun amin. Dan tadi kata putus mualaf, hak ni kita dengar Fatihah tu imam, maka kita sunat aminkan dulu. Kita sedang baca Fatihah ni, kita pergi amin tengah tu kan putus mualaf kan? Dah utuh. Sebab ni sunat. Ni sunat kata amin, tak putus mualaf. Sama baliklah Fatihah tu. Sebab disunatkan kata amin. Dah tak dikata putus mualaf. Hak amin yang tak disunatkan. Hak amin mana? Kita tak dengar Fatihah tu imam. Cuma kita dengar amin makmum lelaki di hadapan saja. Makmum perempuan belakang tak dengar Fatihah tu imam. Maka itu amin yang tidak disunatkan. Sebab apa? Nak aminkan yang kita dengar sahaja. Tak dengar, tidak ada amin. Tak? Di luar situ. Maka hak dengar saat ni terawih saat ni, kita amin. Lepas tu kita pun sambung balik Fatihah. Tak ada masalah. Tak betul mualaf. Tak ada mualaf tau. Sebab kita baca Fatihah, syaratnya kena mualaf. Jangan selit tengah tu dengar apa-apa bacaan yang tidak dituntut. Kalau di tengah tu kita selit dengan perkara yang dituntut, contoh-contoh masalah, kita subuh pagi Jumaat, kita mari lambat, tu imam baca surah sejadah, jadi kita baca 2-3 ayat Fatihah, tu imam sampai di tempat sujud sejadah, tu imam pun sujud sejadah, kita baru 2-3 ayat Fatihah baru kita bacanya. Kita wajib kena ikut imam sujud. Wajib tu, bukan sunat. Sujud sejadah hukum sunat. Makmum ikut imam hukum wajib. Tak tunggu sujud batal. Kita pun turun sujud, kita pun naik semula, sambung saning Fatihah saning. Dah senggang lama, senggang dengan perkara yang diperintah kepada kita. Tu tak butuh mualaf. Naik tu sambung balik Fatihah, kita berhenti sana. Jadi kalau amin tu disunatkan, aminkan Fatihah imam. Kalau tidak disunatkan, amin, putus mualaf Fatihah kita. Tak ada kata batas semayang. Kita dah dengar Fatihah imam, imam amin, kita pun aminkan. Sebab kita tupang makmum lelaki di hadapan kata amin. Batas semayang tak batal. Tapi kalau kita baca Fatihah siap dah, tak apalah. Kalau kita bukan sedang membaca Fatihah, tak apalah. Tapi kalau kita sedang membaca Fatihah, menyebabkan putus mualaf Fatihah, kerana kita selit tengah tu dengan amin yang tidak disunatkan kita aminkan. Sebab kita tak dengar Fatihah imam. Tak dengar, tak ada amin. Kita baca doa sendiri. Tak ada. Doa selepas sembahyang biasanya imam baca kuat tau. Ada jumpa Dr. Imam doa perlahan. Wiridnya perlahan, doanya perlahan. Senyap je wirid sendiri-sendiri. Kemudian doa pun dia angkat tangan, kita tengok angkat tangan. Lepas tu kita belah-belah kita tengok. Lepas tu dia pun rauk, kita pun rauk. Saat ni amin, amin makmum. Apa benda dia amin tak tahu. Dan sebab apa jadi gitu? Ada tempat wiridnya kuat, doanya kuat. Ada tempat wiridnya perlahan, doanya perlahan. Dah hak mana hak sebenarnya? Dia sebenarnya wirid ke doa ke sunat perlahan. Atau sebenar-benarnya wirid ataupun dan juga doa sunat perlahan. Atau hak sebenar-benarnya. Itu hukum asal. Kemudian disunatkan kuat wirid dengan ada beberapa tujuan. Di antaranya untuk kita mengajar anak makmum. Anak makmum ni kalau kita tak wirid kuat, anak makmum tak pandai nak wirid. Maka disunatkan kita kuat untuk makmum kita pandai etik wirid tupang wirid kita. Sunat kuat.
Lepas tu di pondok-pondok di wirid kuat. Sebab apa? Takkan dok pandai-pandai lagi pelajar. Pandailah pelajar lama, pelajar baru ada sokmo masuk. Dia tunggu pun wirid kuat sokmo sebab pelajar baru ni ada sokmo. Gitu. Sebab nak ngajar. Sebab kita ni kadang-kadang wirid semai ni kita tak ngapa. Jadi boleh wirid ni kerana kita turut orang tua-tua je. Kan ada buka kitab. Wiridnya baca apa? Tak ada, kita turut tu imam je. Tu. Maka disunatkan kuat untuk kita ajar. Ataupun disunatkan kuat untuk jadi semangat. Kalau imam ni wirid perlahan, kita pun jadi tak semangat nak wirid, maka disunatkan kuat untuk semangat. Sebab kita jadi pakat bunyi jadi semangat. Jadi sunat kuat. Dia kena jangan kita tengok selapih. Wirid sunat perlahan, betul. Dengan hukum asal. Hukum asal. Wirid sunat perlahan tu hukum asal. Tapi jikalau nak mengajar, sunat kuat. Jikalau nak jadi orang lain semangat belaka, sunat kuat. Jikalau nak jadi selarang, sunat kuat. Kuat. Jadi hak kita buat tu macam medan lah. Kan wirid sunat perlahan. Betul? Kita kata ya. Ya, wirid sunat perlahan. Hukum asal. Jangan pakai selapih gitu. Kalau pakai selapih wirid sunat perlahan ni puas senyak je. Perlahan. Dengar telinga saja. Perlahan dengan makna dengar telinga. Kalau telinga pun tak dengar, tak panggil berwirid. Perlahan dengar telinga, kuat dipanggil jahar. Perlahan dipanggil sir. Perlahan dengar telinga, kuat ni latah. Tu kuat. Orang lain pun dengar, tu jahar, kuat dia panggil. Perlahan dengar telinga saja. Kalau setakat bunyi budak tu malah tak ada kepala wirid. Hati dia berzikir, tu bab zikir qalbi. Kita wirid ni zikir lisan, zikir lidah, serta dengan hati berzikir, pahala hati pula. Kita wirid zikir lisan, zikir lidah, kena dengar di telinga, kena dengar di telinga. Kemudian kuat pula bukan kuat sapa ke tepi. Kuat sekadar ke belakang dengar. Tambah pula kita ada speaker tekak ni hot speaker bertekak ni. Yang nak kuat tepik tu apa lagi speaker ada tekak ni kan. Kuat sedikit saja supaya didengari oleh orang lain. Jangan siapa kuat suti kapung dengar. Dia ni yang main wirid pun speaker luar. Sebab apa nak suruh kapung tepang wirid sama gitu. So kapung tu wirid attack orang kali. Tak payahlah kuat-kuat sangat. Kok dalam kita sudah lah untuk wirid sesama kita. Lepas tu dia pun nak mandi wirid kuat. Ada tempat pengajian dia pakai hukum asal tadi. Wiridnya perlahan. Dia pun wirid perlahan. Pelajar ni beratus Pelajar ni beratus. Seorang pelajar pun tidak berwirid. Dia menung cokek aku cokekmu, cokek aku cokekmu, menung. Budak pelajar dia balik kampung tak pandai nak baca wirid. Kalau jadi tu imam pelajar ni nak wirid tak pandai, tak ingat wirid. Sebab apa? Sebab dia tempat pengajian dia ni wirid perlahan. Jadi tak jadi gitu. Kita nak mendidik macam mana pelajar kita. Jadi dalam masa wirid ni anak makmum pelajar ni bukan orang kampung ni. Pelajar beratus seorang budak wirid Kalau ada lah wirid seorang dua tu memang ke power lah pelajar tu. Dah ada wiridnya. Dia mugu aku kan, mu cokek aku cokek. Tak jadilah. Tiba-tiba subhanallah. Alhamdulillah. Bunyi. Apa benda dia buat? Dia balok. Dia tanya tu imam hok wirid kuat. Tu imam. Dia dua tu imam. Satu tu imam wirid kuat, satu tu imam wirid perlahan. Hok tu imam wirid perlahan tanya tu imam wirid kuat. Tu imam wirid kuat tu ambil dalil mana? Tanya dalil dia ni yang main. Dia ni hebat, dia ni nak dalil. Tu imam ni muka jenis turuk kata sunat kuat dia kuat. Dalil-dalil muka turuk gitu mana tahu ni dalil. Tapi tu imam ni pandai. Dah aku nak tanya mula pula.
Mung ni wirid perlahan. Lepas tu tiba, subhanallah. Kuat sekali tu apa dia? Dalil mana suruh kuat sekali? Dia tanya pada Tok Imam. Hak Tok Imam perlahan, wirid perlahan tu. Dia kuat 3 kali dia kuat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bunyi 3 kali tu kuat. Yang kuat 3 kali tu mau ambil dalil mana? Sama-sama garu kepala lah. Tak jawab. Pandai dia elok diri. Tak payah gitulah. Buat macam orang mau buat. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan suruh kuat latah tepik, bukan. Kuat hanya untuk anak makmum belakang dengar boleh sama-sama. Jadi semangat, jadi teratur. Sunat dia gitu. Tapi apa hukum wirid? Hukum wirid sunat perlahan. Kena kata gitu ni. Dan sebab apa kuat? Sebab kita ada tujuan yang lain. Kemudian doa. Doa pun sunat perlahan. Melainkan supaya diaminkan oleh orang lain. Dia itu doa sunat perlahan, betul. Sebab tu doa kunut, kita semayang seorang diri. Kita semayang seorang diri. Fatihah kita baca kuat. Kan gitu? Surah kita baca kuat. Semayang seorang. Lelaki sama, puang pun sama. Ya. Semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak di 2 rakaat yang pertama sunat baca kuat Fatihahnya, sunat baca kuat surahnya bagi makmum, termasuk bagi orang semayang seorang diri, termasuk perempuan. Sama je perempuan dengan lelaki. Ni ada orang pang. Tak tahu saya Ustaz, saya mayang subuh ke maghrib ke isyak seorang diri macam semayang zuhur asar lah. Saya perlahan, orang puan perlahan kan. Sunat hayah baca kuat. Berapa orang nak baca perlahannya? Tu dalam kita ada 5 perkara yang tak sama antara lelaki dengan perempuan. Kan gitu? Umpang ada 5 tempat tak sama antara lelaki dengan perempuan. 5 tempat. Lah. Kenapa puan? Cuba tengok dalam tu. Salah satunya persoalan bacaan kuat di dalam sembahyang. Di 2 rakaat yang pertama, subuh, maghrib, isyak, ketika sembahyang seorang diri. Ataupun menjadi imam. Sunat kuat. Yang bezanya lelaki dengan puan adalah perempuan sunat kuat jikalau tiada lelaki ajnabi di kawasan dia semayang. Tu hak beza dengan lelaki. Orang lelaki sunat baca kuat tak ada jika-jikanya, tak ada syarat-syaratnya. Lelaki sunat baca kuat. Orang perempuan sunat baca kuat jikalau tiada lelaki ajnabi. Tu beza. Bukan kata lelaki baca kuat, perempuan baca perlahan. Tak ada. Sama je. Hak bacaan kuat sembahyang subuh maghrib isyak seorang diri, sembahyang seorang diri ni sama lelaki dengan perempuan. Cuma perempuan ni dia tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau di sembahyang tu di masjid surga contohnya, masjid lah. Di rakaat yang kedua subuh tu, rakaat kedua subuh, rakaat pertama subuh diikut tu imam, di makmum, maka bacaannya perlahan. Kita maklumlah. Naik rakaat kedua subuh, dia sudah menjadi seorang diri. Ni mari lambat serakaat ni, dia menjadi seorang diri. Rakaat kedua subuh kalau seorang diri perlahan ke kuat? Kuat. Tapi boleh tak perempuan kuat? Tak boleh. Sebab apa? Orang lelaki amal luar tu makruh dia baca kuat. Sebab ada orang lelaki luar. Ada pun orang lelaki hak ada tambah rakaat juga saat ni, 1 rakaat lewat ni. Hak orang lelaki tambah 1 rakaat lewat ni, apa hukum dia? Baca kuat ke perlahan? Kuat. Biasanya baca kuat ke perlahan? Biasa-biasa. Perlahan. Sebab apa? Sebab dia puan juga.
Perempuan juga dianya. Ha? Dia apabila naik kat keluar subuh seorang diri sebab imam sudah beri salam, makmum lelaki tadi dia mari lewat satu rakaat, nak kedua dia sunat baca kuat sebab dia sudah menjadi seorang diri. Kalau tak baca kuat tu maknanya dia orang perempuan. Perempuan tak boleh sebab luar tak ada lelaki ajnabi. Majlis surah ni orang lelaki sunat baca kuat. Tapi sebab apa tak baca kuat? Takut orang dengar dia baca Fatihah sedap, esok ni dia tu imam. Takut kau tu benarnya kan, dia baca kuat kat kedua kan. Fatihah dia baca kuat, surah dia baca kuat, orang pun dengar, sedap haji ni. Oh, kita lama ni nak cari tu imam haji ni boleh tu imam. Ya, takut jadi kena tu imam. Ke takut orang dengar kita baca Fatihah macam mu'allaf. Dia betul orang kali. Takut ni, haji baca Fatihah apa bunyi pelik takut begitu Jadi perempuan ni bila ada lelaki ajnabi di luar tak boleh lah. Tapi kalau semai di rumah tak ada lelaki ajnabi, maka sunat baca kuat. Ada orang puan, saya tak pernah sepanjang hayat dia kata. Panjang hayat hidup dia tu. Saya tak pernah baca kuat ustaz. Subuh, maghrib, isyak memang semai di rumah je. Mai seorang di rumah je. Tak pernah baca kuat sebab saya ingat perempuan baca perlahan. Orang lelaki je baca kuat. Tak faham oleh ayat kita. Yang bezanya orang perempuan kalau ada lelaki ajnabi tak boleh kuat. Kalau tidak ada lelaki ajnabi barulah sunat kuat. Orang lelaki tak ada kalu-kalunya, sunat kuat semata. Subuh, maghrib, isyak. Tu je beza. Cuma nak kata i'anatul talibin, kuat perempuan baca Fatihah surah ni dia punya apa ni? Wali apa panggil? Dia punya tu. Dia kena turun sikit. Dia kena turun sikit. Lelaki kuat, perempuan kuat, tapi slow sikit. Bukan kata saya kuat ustaz saya baca dengar di telinga. Hak tu wajib baca dengar di telinga. Kalau bacaan tu rukun. Kalau bacaan tu rukun dalam sembahyang, Fatihah contohnya, dengar telinga tu wajib. Tak dengar telinga tak sah bacaan Fatihah. Tak sah bacaan tasyahud akhir. Takbir, salam tak sah. Rukun qauli wajib dengar di telinga. Dengar di telinga saja ni dipanggil perlahan. Kuat ni dilatah. Dia kata perlahan dengar di telinga saja. Perlahan tak dengar di telinga. Bukan. Perlahan dengar telinga saja. Dengar telinga kita je lah. Mana dengar tu dalam keadaan yang normal lah, dalam keadaan hak biasa. Makna apa? Telinga kita telinga hak asal, bukan telinga hak berat. Dengar berat. Dia kalau lama kau berat, faham lah berat, dia pekok. Dia kalau lama kau berat, tak apa dengar dah. Dia pun jadi kau kuat. Jangan. Kalau setara tu hari tu dengar, lah ni tak dengar. Kira hak asal. Kalau nak suruh dengar sungguh siapa kelama tepik dia pekok dah. Hak asal, hak telinga normal dia panggil. Telinga normal. Suasana tenang. Suasana panggil apa? Suasana hening. Faham? Hening. Nah, suasana yang sunyi, suasana hening. Dengar tak setelah tu baca? Dengar. Hari tu jenis hujan lebat. Tak dengar dah lah, muka dia jadi bising. Lepas tu kita pun bismillah, apa tu? Hujan. Tak dengar gitu. Dah kita kira suasana yang hening. Suasana biasa. Dengar tak dengar? Sekarang ni bising tak dengar, kita dengar lah. Kita dengar lah tu. Itu panggil membaca bawalah pakar dengar di telinga. Mana upah ni hanya slow sikit je. Orang lelaki sama ada semai seorang ataupun tu imam sunat kuat. Tapi kuat ni bukan tepik. Ini ada pula dia jadi tu imam. Dia baca Fatihah kuat. Dia baca surahnya kuat. Speakernya ada di baju ni, speaker. Kuat ni. Orang tua pun tegur tu imam, bapa kuat sangat. Dia katakan sunat baca kuat kan. Bukan kuat macam musabaqah. Dia tu imam baca Fatihah, dah ubah tangan sini je lagi. Ni dah ubah tangan sini je. Dia punya kuat.
kuat sederhana. Dan kita kata baca kuat, yakni kuat yang sederhana. Bukan kuat macam musabaqah tu. Dia terima dia kuat macam musabaqah. Orang tua tegur. Dia kata memang sunat kuat. Kuat mana? Kuat yang sederhana. Lepas tu perempuan sunat kuat. Slow sikit daripada kuat lelaki. Jadi semai subuhnya sunat baca kuat. Semai seorang diri. Fatihah sunat baca kuat. Surah sunat baca kuat. Semai subuh seorang diri. Kemudian kita pun baca kunut semai subuh seorang diri ni. Kunut kita baca kuat ke perlahan. Fatihah kuat saat ni. Surah saat ni kuat subuh kan subuh. Kunut baca kuat ke perlahan. Kunut baca perlahan. Sebab apa? Sebab doa sunat perlahan. Tapi apa pula boleh jadi tu imam kunut jadi baca kuat? Doa sunat perlahan. Memang doa sunat perlahan disunatkan kuat untuk diaminkan. Itu dia. Anda faham situ? Doa sunat perlahan disunatkan kuat untuk diaminkan. Tahu tak? Kunut doa. Semai seorang Fatihah baca kuat, surah baca kuat, kunut baca perlahan. Doa sunat perlahan. Tapi apa boleh jadi tu imam? Fatihah kuat, surah kuat, kunut kuat. Sebab apa kuat doa kunut? Sebab untuk diaminkan oleh makmum di belakang. Gitu. Sama juga dengan doa lepas sembahyang. Doa apa hukum? Kuat ke perlahan? Jawabnya sunat perlahan. Itu jawapan dia. Melainkan untuk diaminkan sunat kuat. Kuatnya macam mana? Kuat yang sederhana. Bukan kuat dengan nada yang bertepik. Sebab Tuhan yang kita berdoa bukan pekok, bukan jauh. Tuhan yang kita berdoa Maha mendengar dan juga dekat dengan kita. Nabi larang jangan kamu menakkan diri kamu dengan doa yang kuat-kuat tu. Sebab apa? Sebab Allah Maha mendengar. Lepas tu kita berdoa kata sunat kuat sana ni, kuat yang sederhana, bukan kuat tepik. Sebab tu imam, itu imam. Fatihah subuh dibaca kuat. Surah dibaca kuat. Siapa tahu dibaca kunut, sunat kuat tu imam. Tapi kuat kunut ni dia kena slow sikit daripada kuat surah tadi. Tu kaedah dia gitu. Sekarang saat ni tu imam subuh dia baca Fatihahnya kuat sederhana lah. Dia baca surahnya kuat. Kemudian dia pun siapa tahu baca kunut ni kuat. Tapi kuat tu dia kena slow sikit suara dia nak banding dengan kuat surah sebelum rokok saat ni. Dia gitu. Kuat yang perlahan sedikit sebab kita ni berdoa minta dengan Allah. Sama juga ketika berkhutbah. Latang khutbahnya latang. Khutbah pertama latang, khutbah kedua latang. Kalau tak latang kan patah tekak makmum bawah. Patah tekak belakang. Kolek seorang-seorang. Negeri tidur. Khutbah kuat. Tapi siapa masa berdoa nada tu rendahkan sedikit. Jangan nak kuat lagi. Nada tu rendah sikit. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar, bukan Tuhan pekak. Yang nak tepik-tepik tu apa? Dan saat ni berkhutbah tu semangat. Masa berdoa kena rendahkan sedikit nada kita. Jangan buat nada yang sama. Tak nak beza antara berkhutbah dengan berdoa. Biar ada beza. Ini semua disiplin di belakang. Kaedah di belakang ni. Ini semangat khutbah, time doa pun Allahumma Allah. Dolah khutbah tu berjela-jela. Dia orang duduk kerja kat negara Arab no. Khutbahnya ringkas-ringkas je. Mari tempat kita, tak habis lagi khutbah. Tempat dia ringkas je khutbahnya.
tempat kita disuruh ringkaskan khutbah, panjangkan solat. Kita panjang khutbah, ringkaskan solat, terbalik kitanya. Di tempat dia negara Arab tu khutbahnya ringkas saja. Di balik tempat kita ni khutbahnya panjang lebar. Jadi masa berdoa ketika berkhutbah tu dia kena perlahan sedikit. Jadi kuatkan sedikit doa supaya dapat diaminkan oleh orang lain. Wiridnya perlahan, doanya perlahan. Sebab dia kata wirid dan doa perlahan. Itulah kita pun pakai gitu juga. Wirid dan doa perlahan, melainkan ada ketika disunatkan kuat. Maka doanya perlahan, tak tahu apa satu. Sudah mengajar tadi sembahyang maghrib, sudah mengajar baca doa kan. Tapi masa doa sudah mengajar tu kuat pula doa. Apa kuat? Saat ni doa maghrib perlahan, nanti doa isyak perlahan, doa lepas mengajar jadi kuat. Apa bezanya? Ni benda berlaku. Maghrib tadi wiridnya perlahan, doanya perlahan. Nanti sembahyang isyak dia jadi imam, wiridnya perlahan, doanya perlahan. Tapi masuk kuliah maghrib mengajar, siap mengajar, baca doa. Doanya perlahan ke kuat? Kuat. Apa beza doa lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak nanti dengan doa lepas mengajar? Kenapa doa lepas mengajar kuat? Sebab apa? Supaya diaminkan. Dan doa lepas maghrib, lepas sembahyang isyak bukan untuk diaminkan. Kenapa tak kuat? Kan? Sekitar pula hari ni. Main gitulah. Gila ke. Lepas tu ustaz, bila kita nak berjalan, tak apalah tau, kita main kodok kapung je. Kodok kapung. Hak kalau sesuai kita pergi pada perkara yang berkait dengan hak harian kita. Ni semua hak harian kita. Sesuai dengan harian kita pergi pada cerita hak harian kita. Asal nak cerita bab selawat tu doa tu je. Selawat tu doa. Jadi sama ada selawat tu berbentuk doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad doa, wa sallallahu pun doa, wa sallana wassalatu wassalamu pun doa. Jadi sini doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi penghulu kita, Sayyidina Muhammad. Sayyidina ni terjemah dengan penghulu. Penghulu mana apa? Ikutan. Biasa dengar tak orang baca Sayyidina wa qudwatina wa uswatina Muhammad. Biasa dengar tak? Sayyidina wa qudwatina wa uswatina Muhammad. Biasa dengar? Biasa selawat Jumaat tu lah. Sayyidina penghulu, qudwatina ikutan, uswatina contoh kitanya. Sama je maknanya. Maknanya nabilah ikutan kita. Penghulu kita mana menjadi ikutan kita lah. Kita jangan duduk baloh Sayyidina sunat ke tak sunat, tapi ikutan kitanya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutan kitanya orang lain. Kita duduk baloh sunat ke tak sunat tambah Sayyidina. Contohnya dalam selawat solat, selawat dalam sembahyang tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu. Sunat tak tambah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, hak Nabi suruhnya qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qulu kata olehmu. Qulu tu dah ayah dah lah. Jangan duk qulu Allahumma salli ala Muhammad, jangan duk gitu.
Macam ginilah. Lepas kita solat, kita alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada tu kan. Sebab apa kita memuji kepada Allah? Sebab kita dapat solat. Itu sebesar-besar taufik hidayah daripada Allah. Sudah solat, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Alhamdulillah, kita kata ke Tuhan. Kita puji ke Tuhan sebab apa? Kita boleh solat. Tapi kadang-kadang bunyi tau. Wa qulil hamdulillahillazi, ada tak? Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Bisa dengar tak Tok Imam dia kata wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada? Bisa tak? Ada tak? Itu ayat Quran. Wa qulil hamdulillah, dan kata olehmu ya Muhammad. Lepas tu hak kita nak kata ni, kul tu tak payah dah lah. Mana? Asalnya wa qulil hamdulillah. Asalnya ayat Quran. Dan kitanya nak kul lagi, kul nak lagi. Kata olehmu tu nak kata kau. Kata olehmu alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Kita pun kata olehmu alhamdulillahillazi gitu. Ayat kata wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Dan kata oleh kamu alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Kita pun alhamdulillah sudah lah. Kul tu tak payah dah lah. Kan? Ni macam orang kenali nak bini ni. Orang kenali masa nak akad nikah. Pegang tangan. Ikut dia kata. Apa cepat dah? Dah kata suruh ikut. Jangan ikut lagi. Jangan ikut lagi. Jangan tu. Dia nak peluh dia. Tok Imam kata ikut tu tak payah lah. Kat gigi baru ikut. Ni Tok Imam kata ikut dia kata. Jadi hak kita katanya alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada lah. Qulu tu tak ada. Macam sini Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata alimunya Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Allahumma salli ala sayyidina tak ada. Hak Nabi suruhnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hak tu hak Nabi perintah. Maka tarik jalan ittiba' ni, ikut betul-betul macam hak Nabi kata ni, kita hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sunat tambah sayyidina. Sebab Nabi tak suruh tambah sayyidina. Itu pandangan mana tu? Itu pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Pandangan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, Nabi tak suruh tambah sayyidina. Tapi kita nak beradab, tak boleh sebut Muhammad gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, birahmatlah atas Muhammad. Gitu je. Macam Muhammad ramai-ramai ni. Maka untuk beradab dalam mazhab Syafi'i dengan Hanafinya sunat tambah sayyidina. Nabi ada kata tak sayyidina? Nabi tak kata. Yang kita nak tambah tu kerana kita nak beradab, tak mahu sebut nama Muhammad tak apa pakat. Dia gitu je. Lepas tu kita macam mana? Tempat kita bermazhab Syafi'i, royaklah kata sunat tambah sayyidina. Lepas tu kalau kita nak ajar, nak cerita juga hal lain tu sebagai tambahan ilmu, tak ada masalah lah. Tak balah lah benda ni. Bagi yang kata tak payah tambah sayyidina, sebab Nabi kata dah, man ahdasa fi amrina ma hadza laisa minhu fa huwa raddun. Kita buat benda Nabi tak buat, tolak sayyidina, tak boleh pahalanya sebab kita pergi kata Nabi tak kata. Itu pandangan mazhab Maliki, Hambali. Ada. Dan kita pula sebab Nabi pun mengaku ana sayyidu ibnu Adam wala fakhra. Aku ni penghulu bagi anak Adam.
Kita pun kata Sayyidina Muhammad. Apa ni? Tapi kata Sayyidina pun biarlah Nabi kita Sayyidina kita sungguhlah. Ni baloh Sayyidina sunnah. Ni kata Sayyidina tak sunnah. Tapi ikutannya orang lain. Tak jadi gitu. Sayyidina ni penghulu kami, ikutan kami, contoh tauladan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubuh Sayyidina untuk beradab. Macam ginilah. Seseorang tu ada nama dalam IC hak mak ayah diberi. Kalau kata Muhammad, Muhammad lah. Kalau kata Abdullah, Abdullah lah. Nama dalam IC hak mak ayah diberi. Kita nak panggil dia tu kan nak panggil Muhammad Abdullah gitu dia orang tua. Mari Muhammad, mari Abdullah. Budak ni tak beradab. Kita orang tua panggil Muhammad Abdullah gitu je. Dah memang IC awak Muhammad, IC awak Abdullah. Mak ayah beri nama Muhammad Abdullah je. Pocik-pocik tak ada dalam IC. Nak kata gitu? Panggillah pocik Muhammad, pocik Abdullah. Tambahlah pocik. Dah ada dalam IC dia pocik. Ada tak mukti nama anak itu Pocik Abdullah? Tak ada. Tapi dah kita nak bahasa, nak beradab, kita pun panggil lah Pocik depan tu. Panggil apa? Beradab. Tambahlah ala Muhammad, Muhammad tambah Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sunat tambah Sayyidina dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Hanafi. Khilaf ulama. Tapi kita tempat kita dalam mazhab Syafi'i, ceritalah mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian untuk tambah ilmu kita boleh tambahlah ceritalah orang lain tak. Sebagai tambah ilmu. Supaya tidak jadi balah benda selesai dah. Tapi kalau kita ni kalau kita buat macam orang ramai gitu, dak timbul nama. Kalau kita buat benda pelik, biar orang jadi kecoh, lah timbul nama tau. Gitu sebenarnya jadi masalahnya. Nak cari nama. Pak terbitlah benda pelik-pelik. Tapi kalau cerita benda khilafiyah, kita boleh cerita cara beradab, cara memolek. Ni mazhab Syafi'i kita begiang. Tapi pandangan mazhab lainnya begiang. Cerita memolek. Tapi kalau jumhur kebanyakan ulama pandangannya begini. Tapi pandangan ni tidak jumhur. Gitu je lah. Jangan pula kata ini pandangan yang kuat dalil, ini pandangan dalilnya lemah. Pandangan jangan begitu macam kita pandai sangat. Cuma kalau riwayatnya kebanyakan mazhab begiang. Contohnya lah mazhab Syafi'i kita niat semayang mesti muqaranah dalam Allahu Akbar. Tak muqaranah dalam Allahu Akbar, tak sah semayang sebab tak panggil niat kalau tidak serta. Tapi jumhur mazhab yang lain, termasuk mazhab Hanafi ke Hambali ke, niat ni boleh sebelum daripada Allahu Akbar. Kita ceritalah kepada ilmu. Jangan pula kita kata mazhab Syafi'i ini menyusahkan orang kena niat dalam Allahu Akbar. Jangan gitu. Janganlah gitu. Ada. Yelah nampak macam susah sikit lah. Sebab niat kena dalam Allahu Akbar. Kalau susah, payah nak dapat niat, memang mazhab Syafi'i pun membenarkan niat awal sedikit sebelum Allahu Akbar. Itu ada pula dalam keadaan tertentu. Itu kena ajar molek lah. Tapi kita maklum lah, niat ni mesti dalam Allahu Akbar. Kalau kita nak sambil mazhab lain, memanglah hanya disunatkan sahaja niat tu dalam Allahu Akbar. Cerita hukum, lepas tu tambah dengan pandangan-pandangan lain sebagai ilmu, tak ada masalah. Cuma kita tu letak molek gitu je. Jadi selamat rahmat dan sejahtera atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkit akan dia. Yang dibangkit akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkit, yang diutuskan sebagai rasul dengan terang mukjizat yang terang dan nyata. Mukjizat mana ni? Yang mengalahi akan seterunya. Jadi seteru ni bakit bohong apabila rasul cerita bahawa aku ni dilantik di rasul. Jadi kalau seterunya bakit bohong. Kalau membetul rasul, mana mukjizatmu? Kemudian berlakulah mukjizat, maka musuh pun jadi kalah lah.
Tapi walaupun mukjizat tu depan mata, terbelah bulan tu depan mata, mereka pula yang minta, dia kata sihir. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaha orang kafir Mekah ni kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ni jenis belajar ilmu sihir, orang tahulah. Orang belajar ilmu sihir ni siapa? Kemudian apa sihir dengan mukjizat ni tak sama. Sihir ni dia jenis jelas tak jelas je sihir ni. Mukjizat ni terang nyata, bulan tu terbelah sungguh-sungguh. Terang nyata. Tak mungkin benda ni benda sihir. Sebab sihir lain, mukjizat lain. Sebab itulah tukang sihir Fir'aun apabila tengok mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tukang sihir Fir'aun serendah lalu dah. Sebab apa? Dia belajar ilmu sihir. Dia tahu sihir itu setara mana. Ni sihir orang ni sihir baru. Ni sihir ni pertengahan. Hak ni memang sihir hak pakar. Dia tahu. Sebab dia belajar benda ni. Ada pun apabila Nabi Musa waktu keluar mukjizat, dia pun tahu ni bukan. Ni bukan belajar. Ni kuasa lain, Mana tukang sihir dia tahu bahawa ni bukan sihir. Sebab tu tukang sihir Fir'aun sekadar beriman Nabi Musa AS. Sebab memang bukan ilmu sihir ada. Tiba-tiba nak terus Nabi SAW ni sihir pula. Sebab apa? Sebab dia tak mau terima. Maknanya di antara hikmah besar, Nabi di Mekah ratus-ratus orang je masuk Islam. Hijrah ke Madinah puluh-puluh ribu masuk Islam. Mekah ratus-ratus 13 tahun pula, bukan sekejap. Madinah 10 tahun je. Walah siapa yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang Mekah hok kenal jak kecil lagi. Nabi jak kecil lagi tak pernah buat salah. Faham tak? Daripada kecil tak pernah buat salah. Terpelihara daripada kecil. Sebab Nabi Rasul ni maksum start daripada kecil. Bukan maksum selepas dia Rasul saja. Nabi Rasul maksum. Nabi Rasul maksum ni bukan selepas dilantik ni Nabi Rasul, bukan. Maksum daripada awal. Sebab kalau awal tu dia tak maksum, ada buat salah-salah, lepas jadi Rasul, dia itu perangai, akan timbul ungkitan. Lah. Sekarang Rasul nak dakwah pada orang, nak suruh orang ikut dia. Dulu perangai dia balas mana? Sebab kita juga perangai dia ni. Jadi ungkitan. Sebab tu Rasul ni maksum daripada awal. Nabi SAW nak cerita bab kesalahan tak ada daripada kecil. Bahkan masyhur di Nabi ni banyak benda pelik-pelik. Hak cerita benda pelik di Nabi SAW ni bukan cerita kemudian. Orang Mekah tahu dah cerita Nabi ni pelik. Daripada kecil lagi banyak berlaku benda pelik hak di Nabi kita ni. Ada. Makna Nabi kita ni orang yang luar biasa. Lepas tu keturunan pula, keturunan mulia. Keturunan apa panggil orang yang terkemuka, bukan keturunan orang bawah-bawah. Tak. Kemudian mak ayah orang mulia, tok nenek orang mulia, tak ada orang kacak-kacak. Bukan kata mak ayah dia tu orang perangai tak baik, tok kitanya dia orang perangai tak baik dah. Mana apa? Keturunan mulia yang ada kedudukan, yang ada akhlak yang mulia. Mana kalau kira akal go, orang Mekah tu pakai Islam belaka lah jadinya. Sebab tak ada dah Al-Amin. Digelar Nabi kita Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Tapi nak ceritanya, taufik hidayah milik Allah, bukan milik Rasul. Jadi kalau kita sekarang nak menyampaikan agama, orang tak apa nak terima, orang tak apa nak ikut, pelik apa? Kita bukan baik sangat. So,
Kita bukan baik sangat. Bukan kata sebelum dulu tu tak baik. Lepas ada ilmu pun bukan baik sangat. Pelik apa tak mengikut? Nabi baik maksum daripada budak lagi pun. Oh tak mengikut molek-molek ada. Orang Madinah pula dah boleh terima molek-molek ada orang Madinah. Gitu ya. Sunnatullah dah gitu. Dia biasa kalau kapung diri tak jadi. Kalau luar baru jadi. Abang apa? Tok Bomo kapung. Dah, Tok Bomo kapung lah orang panggil. Tak jadi Tok Bomo kapung. Dia kata cari Tok Bomo luar dia kata. Dia kata Tok Bomo kapung tak jadi. Yelah kadang-kadang Tok Bomo kapung tu orang kapung tak tahu pun dianya. Orang luar jauh jelak mari. Dia Tok Bomo, orang kapung dia pulau. Bila dia Tok Bomo? Oh, nu mari daripada negeri luar nu mari. Dia tu kapung dah tahu bukan apa tu bomo. Tu kapung. Itulah dia orang luar juga waktunya. Mukjizat tu depan mata tu. Mana seteru tak boleh kata apa dah. Tak ambil terima. Siapa tu? Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kawan-kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak mahu terima. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita orang kemudian apabila dicerita mukjizat Nabi tu, kita percaya macamlah depan kita dah berlakunya. Itu taufik hidayah milik Allah. Kalau kita patut terbelah bulan tahyul terbelah bulan, tapi kita boleh percaya yakin akan mukjizat Nabi terbelah bulan walaupun tak berlaku depan kita. Macam berlaku depan kita. Itu 1400 tahun dulu tu. Jadi dibangkitkan dengan mukjizat ni yang mengalahi akan seterunya. Kerana dibangkitkan akan didengar terang mukjizat ni kerana mengkuat akan risalahnya, akan dakwaan dia sebagai rasul dan membenarkan petunjuknya, petunjuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak di situ tu betul. Sekarang ni apabila Allah Taala kurniakan mukjizat, ini dalil bahawa Nabi kita ni orang benar. Mukjizat tak ada Tuhan kata pun benar Nabi kita ni. Mukjizat ni menepati Tuhan kata sadaqa abdi, benarlah hamba aku ni. Benar hamba aku atas dakwaan dia. Sebab apa benar? Ni aku mukjizat Jadi mukjizat ni lah yang membenarkan petunjuknya. Walau mukjizat ni tak ada bunyi suara. Benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dakwaan dia sebagai rasul, tak ada bunyi suara. Tapi mukjizat tu menepati seolah Tuhan kata benar. Sadaqa abdi ni ala ma yuballighu anni. Benar hamba aku ni atas hak dia sampaikan daripada aku. Menepati gitu, bukan Tuhan, bukan bunyi suara gitu. Jadi mukjizat ni membenarkan hak Nabi bawa. Nak mengkuatkan kerasulan, nak benar hak Nabi bawa. Nah, ini mukjizat. Benda yang mencari adat yang berlaku kepada seorang rasul selepas dilantik menjadi rasul. Itu mukjizat. Benda yang mencari adat yang berlaku di rasul selepas dilantik menjadi rasul. Nabi kita umur 40 tahun. Hak berlaku lepas itu dipanggil mukjizat. Yang berlaku sebelum umur 40 tak panggil mukjizat. Benda yang mencari adat juga, ginega ke Syam, pergi balik awan turut tak kena panah Nabi. Itu pun benda yang mencari adat. Benda yang tak berlaku sok-sok biasanya. Dia panggil mukjizat. Dia tak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Irhas. Alif ra ha alif sad, irhas. Irhas ni apa makna tak tahulah. Persediaan gitulah. Maknanya bila Nabi kita umur 40 mengaku aku dilantik menjadi rasul. Oh patut pun banyak berlaku benda pelik. Kena-kena nak jadi rasul. Itu irhas. Panggil apa? Cadang. Persediaan ke apa?
Jadi sekarang ni di Rasul Nabi kita ni banyak benda pelik sebelum 40. Tapi tak panggil mukjizat. Sebab mukjizat ni benda pelik yang berlaku di Rasul selepas dibangkit menjadi Rasul. Kena faham tu. Ada pun awal ikut tu tak Rasul lagi masa tu Nabi kita. Orang kita panggil mukjizat. Bukan mukjizat. Masa tu tak ada Rasul lagi. Lepas tu dia panggil irhas. Benda yang mencari adat yang berlaku kepada orang yang soleh, itu dia panggil karamah. Kita panggil tok keramat. Lepas tu lama-lama kuih keramat. Kuih keramat tu lah. Bukan, roti keramat. Roti panggil tu tau. Kuih ke roti? Kayu. Allah, kayu. Oh, makan kayu orang kita ni. Kayu keramat. Kayu keramat. Apa keramat? Kenyang. Dah lah kenyang kau. Kayu keramat. Kita biasa sebut tok keramat. Dia karamah ni benda pelik yang berlaku di orang yang soleh. Siapa orang soleh ni? Orang yang menunaikan tuntutan agama sepenuhnya, zahir dan batin. Ini orang soleh. Tapi kalulah dia belajar pun tidak, tiba-tiba mari insah dia beramal seorang, itu bukan soleh. Sebab soleh ni orang yang menunaikan sekalian tuntutan kewajipan zahir dan batin, dan dia beramal tuntutan kewajipan ni sepanjang masa tu orang soleh. Lepas tu Tuhan beri benda pelik, dia panggil karamah. Ada pun kalau dia beramal, belajar dak apa dak, beramal mengatik lama-lama, dia berlaku benda pelik. Dia panggil apa tu? Dia panggil istidraj. Istidraj ni orang panggil Tuhan nak permua. Mana apa permua? Dah mu beramal mengaji dak. Mu ni pasik derhaka kerana tak belajar tak apa. Tapi mu beramal tujuanmu nak dapat benda pelik. Tuhan pun beri berlaku benda pelik. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu jin. Tuhan berlaku benda pelik, biar dia berasa dia ni betul, orang ikut dia pun berasa betul, walau dia sesat, maka sampai masa mati rembah neraka. Itu dia panggil istidraj. Beri, pada sesat ni, sampai masa mati neraka. Itu istidraj. Beri sebagai upang. Ambil, dah munak sangat, ambil. Belajar dak apa dak, beramal tak ikut ilmu. Dah munak benda pelik, ambil ke benda pelik. Orang mari rumah dia tahu penyakit orang, dia tahu masalah orang, dia tahu tujuan mari, dia tahu tengah jalan saat ni kena gapa-gapa. Hak mari dia, dia tahu tok keramat dah dia ni. Jangan cepat. Mungkin karamah, mungkin istidraj, mungkin ilmu sihir, kan dia bersahabat dengan jin. Mungkin belaka. Sebab benda pelik ni ada istidraj, ada sihir, ada syu'uzah. Syu'uzah ni silap mata. Syu'uzah ni dia macam duk main burung merpati tu lah. Tak ada burung lain dah. Selit-selit terbit burung merpati, selit-selit terbit burung merpati. Burung lain pun tak ada. Sebab burung merpati tau. Burung tu dia boleh apa ni? Dia boleh perkemahkan tubuh dia. Cepat ambil burung lain kok, burung merpati sokmo. Sebab apa? Sebab dia hanya panggil apa? Su'uzah ni dia hanya silap mata. Pelik juga tapi waktu silap mata. Dia panggil su'uzah, sihir, istidraj. Istidraj ni bukan ilmu sihir. Faham tak? Sebab tu kita berlaku benda pelik bukan pengiktibaran. Pengiktibaran kitanya amal dia Quran hadis ke tidak. Itu je. Jalan dia tu Quran hadis ke tidak. Jalan itu Quran hadis ke tidak? Akidah Quran hadis ke tidak? Amalan zahir Quran hadis ke tidak? Amalan hati tasawuf Quran hadis ke tidak? Nak tahu Quran hadis ke tidak? Balik pada ilmu terlebih dahulu. Ada kita je. Sebab itulah Abu Yazid Al-Bustami, Sultanul Arifin, raja kepada aulia-aulia ilah. Orang royak ke sultan kepada Abu Yazid Al-Bustami, ya Syekh, ada sianu dia boleh berjalan atas udara. Mencari adat ni.
Habib Yazid mengatakan tidak pelik. Sebab apa? Burung sentiasa terbang atas udara. Pelik apa? Ya Syekh, ada syanu berjalan atas air. Tak pelik. Ikan sepanjang masa hidup dalam air. Ya Syekh, dia kata ada syanu tu pergi pada satu tempat yang jauh, satu langkah saja. Tak pelik. Iblis timur ke barat sekelip mata saja. Faham tak? Bukan menafikan hak kurniaan Tuhan, tapi nak ceritanya pengiktibaran kita bukan berlaku benda pelik. Pengiktibaran kitanya Quran, hadis. Itu pengiktibaran kitanya. Sebab benda pelik tidak semestinya karamah. Dia benda pelik ada 8. 4 hak sebenar, 4 hak sesat. Hak sebenarnya mukjizat Rasul, irhas di Rasul menjadi Rasul, karamah berlaku di orang yang soleh. Satu lagi dia panggil ma'unah, pertolongan Allah kepada orang biasa-biasa, bukan orang soleh mana dia, tapi dalam keadaan tertentu tu dia tersepiknya, dia hati dia tak ada dah, Allah je tikening, tak ada orang lain boleh tolong dah. Contoh dia punyalah kapal, dia kena angin kuat, memang kapal dia terlang dah ni dengan angin, tak ada dah. Maka hati dia ketika tu sebenarnya sepenuhnya hanya Allah je. Tiba-tiba angin berhenti, kapal ditiup sampai tepi. Dia panggil apa tu? Benda yang mencari adat. Dah dia tu orang soleh ke tak? Orang biasa-biasa sahaja, bukan orang yang soleh. Maka dia panggil ma'unah, pertolongan Allah kepada orang seumpama ni. Pelik jugalah. Ma'unah dia panggil, bukan ma'unah Bukit Sauk. Tahu tak ma'unah Bukit Sauk? Tu ma'unah lain kat tu. Itu hak pak sebenar. Pak hak karut. Istidraj, sihir, su'uzah, silap mata. Satu lagi dipanggil ihanah. Ihanah ni Tuhan nak perhina. Macam Musailamatul Kazzab, dia mengaku dia Rasul, maka puak dia pun, mana mukjizat kamu Musailamatul Kazzab? Dia pun ada orang tu buta mata sebelah lagi terang. Dia pun embuh nak jadi mata buta tu celek. Dia embuh je, hak celek tu buta. Jadi dua-dua jadi buta. Tak panggil pelik. Pelik tu, tapi nak menghina dia. Airnya kurang. Jadi dia pun marilah, maksud air banyak, dia pun ludah. Air jadi kering kontang. Pelik ke tak? Mencari adat, tapi nak menghina, dia panggil ihanah. Ini 8 perkara benda pelik. Mukjizat, irhas, karamah, ma'unah. Ini yang sebenar. Kita jangan mudah terpedaya. Kalau tak percaya saya wali, mari jumpa saya. Saya boleh tunjuk karamah saya. Itu bukan. Itu bukan. Itu di mainan pula. Ya tak? Ni jadi cerita ni. Dah dalam perjalanan apa berlaku dia tahu belaka. Dalam perjalanan apa berlaku dia tahu belaka. Kalau dalam perjalanan apa berlaku tahu belaka, hak di rumah tadi, hak di rumah sebelum jalan hak lelaki bini tu, tunggu dia tahu juga tu berlaku. Takut pula je dia nak muridnya. Dah anak murid pergi, guru dia boleh cerita hak perjalanan mungkin gitu gini. Hak perjalanan, hak di rumah. Hak di rumah nak rumah sebelum jalan sana. Jadi anak murid dia takut pula dah, bahaya orang ni. Tahu pas rumah bahaya ni. Sebab apa dia nak cerita? Dia nak angkat diri. Aku ni ada aku wali. Sebab tu aku tahu benda pelik. Dia aulia semua dia takkan cerita. Itu semua rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi karamah, kemuliaan, bukan kebanggaan, bukan untuk cari kemasyhuran. Tapi orang kitanya kalau bunyi pelik je, keramat je ke, mulut masing je ke, siap. Mulut masing. Mitok boleh. Iblis pamitok boleh ya. Nabi Musa AS sesat di padang teh, sesat di padang pasir. Nabi Musa AS mitok 40 tahun barulah terlepas daripada sesat di padang pasir. Mulut tak masing. Dia 40 tahun baru lepas. Iblis mitok tu Tuhan beri, mitok tu Tuhan beri. Minta Tuhan beri bukan semestinya Tuhan kasih. Bukan semestinya Tuhan kasih. Ada kerana Tuhan kasih, ada kerana Tuhan nak permua ke dia. Ambillah, munak ambil. Akhir dia pun berasa macam dia tu betul dah. Walau betul tak betul kita, Quran hadis yang tempat nilaian kita je.
Kalau kita ikut Quran hadis, betul lah kita. Dia ikut Quran hadis, maka salahlah kita. Berlaku benda pelik, itu bukan karamah. Itu dia panggil istidraj. Dia kita panggil permua. Biar dia berasa macam dia, ya dah, kena-kena dia sesat. Contoh besok tunggu saya buatnya, ayam daging, ayam kapung. Ayam kapung ni tuang dia malang tak buka api. Tidur ayam kapung. Ayam daging buka api pas ke malam. Makan siang malam ayam daging. Ayam daging ni kata, tuang aku sayang dah kat aku. Dah, malam pun boleh makan kau. Ayam kapung tu, gelak-gelemak belah malam. Boleh makan? Tak boleh makan. Makan ayam daging pun berasa, tuang ni sayang ke dia. Walau nak jual. Ni sama ni. Tuang beri. Sampai masanya, neraka. Itu panggil apa? Istidraj. Karamah berlaku pada orang yang sebenar-benar soleh, panduannya adalah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi allazi balagud darajatil ula bi uluwi miqdari. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi